Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan BB 30206 Kajian Kes Perniagaan. Pembentangan cadangan kajian kes perniagaan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Norasmida binti Aliasan, nombor matriks BB 171103111, program HC04 Keusahawanan. Penasihat Dr. Ramraini binti Ali Hasan. Tajuk kajian saya adalah kesan penularan COVID-19 kepada pengusaha ban dan kek di Pekanbaruan Sabah. Yang pertama, pernyataan masalah. Pendapatan semakin menurun. Berdasarkan laporan harian Metro melaporkan seorang usahawan peniaga biskut bernama Muhammad Yusrizal, 44 tahun, di Tunjang Jitra berkata, tempahan biskut yang tinggi sebelum ini merundum apabila tiada permintaan daripada pelanggan. Pendapatannya sebelum ini menghampiri RM10,000 sebulan, namun selepas perintah kawalan pergerakan dikekosakan, beliau hilang pendapatan bulanan lebih 95%. Menurutnya, sejak 11 tahun menjalankan perniagaan, beliau mengakui PKP memberi kesan sangat teruk dalam perniagaannya. Selepas itu, kurang mendapat sambutan daripada pelanggan. Laporan harian Metro juga ada menyatakan bahawa beliau sangat terkesan kerana sukar mendapat jualan sebanyak 300 sepanjang 2 minggu pelaksanaan PKP. Sebelum PKP berlangsung, pelanggan beliau terdiri daripada peniaga runcit, sekolah, kaki tangan bank, hentian rehat R&R, tempahan majlis keramaian seperti kenduri kahwin dan sebagainya. Sekarang hanya tinggal peruncit yang terdekat sahaja yang masih membeli biskut beliau. Itu pun hanya 2-3 kedai sahaja. Selain itu, beliau berkata beberapa tempahan daripada rumah kenduri juga dibatalkan saat akhir dan beliau terpaksa akur dengan perintah PKP demi kebaikan bersama. Selepas itu, kekhawatiran mengenai keselamatan dan kebersihan. Berdasarkan laporan berita harian, menasihatkan beberapa langkah diberikan kepada pengusaha sekiranya berlaku sebarang kemungkinan, iaitu menilai risiko pekerjaan, isi rumah yang menilai sejauh mana pekerjaan mereka terdedah risiko krisis ekonomi, iaitu jika berisiko, mereka perlu memastikan langkah mendepani risiko diambil seperti mencarum dalam sistem insurans pekerjaan. Yang terakhir, sukar mendapat sumber bahan kerana SOP yang ketat. Berdasarkan laporan berita harian di Kuala Terengganu, seorang pengusaha keropok lekor ikan segar menggunakan kaedah perniagaan dalam talian bagi memenuhi permintaan pelanggan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Sepanjang tempoh PKP ini juga, mereka tidak dapat menghasilkan keropok dalam kuantiti yang banyak seperti kelaziman. Ini berikutan kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah ketika itu. Seterusnya, kepentingan kajian. Yang pertama, pelajar dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah yang dihadapi oleh pengusaha kek dan ban di kawasan Beluran. Saya mendapati pengusaha kek dan ban sangat risau mengenai pendapatan mereka kerana kesukaran mendapat hasil penjualan. Selain itu, penghantaran juga sangat terhad kerana ada beberapa jalan yang terpaksa ditutup dan kawalan pengawasan yang kuat dilakukan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, membantu pengusaha kek dan ban mempromosikan hasil jualan mereka. Pengusaha produk makanan perlu lebih kreatif dalam memasarkan hasil keluaran mereka sepanjang tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan dalam usaha mengekang penularan wabak pandemik coronavirus ketika ini.
Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan terdapat pelbagai kaedah bersesuaian yang digunakan dalam memasarkan produk keluaran mereka seperti dalam talian, iaitu melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan banyak lagi. Penghantaran terus kepada pelanggan iaitu COD juga boleh dilihat lebih bersesuaian pada masa ini, sekaligus mampu mengelakkan berlaku lambakan jualan. Beliau berharap pengusaha sentiasa kreatif dan mencari idea-idea baru dalam memasarkan produk mereka sepanjang tempoh PKP tersebut. Terusnya, menerangkan mengenai SOP yang dituntut oleh kerajaan kepada pengusaha ban dan kek. Kerajaan telah meminta untuk semua pengusaha makanan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Berdasarkan Buletin Mutiara, pemilik premis makanan yang berhasrat memulakan perniagaan pada 15 Mei diingatkan untuk mematuhi 14 langkah prosedur operasi standard SOP seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengenai pendekatan pengumpulan maklumat. Saya mempunyai 2 pendekatan pengumpulan maklumat. Yang pertama, soal selidik. Soal selidik ini saya lakukan kepada pengusaha kek dan ban di Pekanbaluran. Saya telah mendapatkan nombor telefon dan melakukan soal selidik melalui aplikasi WhatsApp dan bersemuka. Sebanyak 4 responden dari Taman Sungai Labuk Pelantung dan 3 responden dari Sugut Beluran. Seterusnya, internet atau penyelidikan dalam talian. Saya mendapatkan sumber internet dari jurnal dalam talian, artikel surat khabar dalam talian, dan laman web. Sekian, terima kasih.